Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid sekalian. So hari ini kita akan lihat bahagian bab 4 pengurusan kewangan bahagian yang seterusnya. Kita sambung daripada video yang sebelum ini. Lihat kepada bahagian seterusnya yang kita akan yang cikgu akan terangkan iaitu bahagian C dan D, objektif pengurusan kewangan, dan juga D, pembuatan keputusan kewangan. Kita teruskan ya. So yang pertama sekali untuk bahagian C dari segi menjelaskan objektif pengurusan kewangan, apakah itu objektif pengurusan kewangan kepada sesuatu perniagaan. Jadi kalau kita lihat kat sini dia mementingkan, memaksimumkan kekayaan pemegang saham dengan cara memaksimumkan nilai pasaran saham itu sendiri. So kalau kita lihat, kita fokus kepada apa? Kepada pemegang saham dan juga dia akan memaksimumkan pasaran saham. So kita lihat fokusnya adalah saham kan. Okey, di sini kalau kita lihat kenapa dia fokus kepada pemegang saham? Kenapa? Kerana pemegang saham itu adalah pemilik syarikat. Okey, kalau kita lihat cikgu tunjuk pemegang saham adalah pemilik syarikat dan ada hak untuk melantik pengurusan bagi menguruskan syarikat, melantik board of director dan sebagainya. So oleh itu pemegang saham ini penting kepada sesuatu perniagaan. Kalau kita lihat pula bagaimana ia akan memberi kesan kepada harga saham. So apabila kita melihat kepada pemegang saham, jadi di sini dia akan kekayaan pemegang saham ini akan dapat memaksimumkan nilai pasaran saham itu sendiri secara langsung. Okey. Bila kita memastikan kita menjaga pemegang saham ini, kekayaan pemegang saham ini dimaksimumkan dan seterusnya ia akan dapat meningkatkan, memaksimumkan harga pasaran saham syarikat perniagaan kita tersebut Okey. So di situ kenapa objektifnya yang dinyatakan sebelum ini, betul tak? Bagaimana cara maksimumkan harga saham? So, bagaimana? Apa cara kita nak meningkatkan harga saham dalam sesuatu perniagaan? Yang pertama sekali kita boleh buat pinjaman tambahan. Pinjaman ni boleh dibuat daripada mana? Institusi kewangan. Tetap institusi kewangan untuk meluaskan operasi. Yang kedua, membuat pelaburan tambahan. Dengan pelaburan tambahan ini, sesuatu perniagaan akan dapat meluaskan pasaran. Mengurangkan jualan secara hutang. Jadi dengan mengelakkan hutang, kita akan pastikan perniagaan itu dapat mengurangkan beban perniagaan dan memastikan tiada masalah dari segi modal pusingan. Dan seterusnya mengurangkan kemerosotan tunai. Dan memastikan satu perniagaan itu dapat menjana keuntungan dengan lebih baik. Ini cara bagaimana kita dapat maksimumkan harga saham. Harga saham sesuatu perniagaan. Kita teruskan. Seterusnya, mengapa objektif sesuatu perniagaan itu bukan keuntungan? Bukan mencapai ataupun memaksimumkan keuntungan. Kita pilih objektif kita dari segi pengurusan kewangan. Apa perbezaan di antara memaksimumkan keuntungan dan juga dari segi objektif pengurusan kewangan. Kalau kita lihat kat sini, matlamat untuk pengurusan kewangan adalah lebih menyeluruh, yang mana dia akan dilihat dari segi objektif jangka panjang, kita ambil kira nilai masa wang dan kita ambil kira risiko yang akan terlibat. Berbeza dengan memaksimumkan keuntungan untuk sesuatu perniagaan, kerana dia tidak menyeluruh. Tidak menyeluruh. Kerana kat sini untuk memaksimumkan keuntungan suatu perniagaan, kalau kita ambil kira matlamat itu, dia tidak melihat kepada risiko yang terjadi kepada suatu perniagaan. Tidak mengambil kira nilai masa wang juga, dan juga hanya melibatkan matlamat jangka pendek sahaja. Jadi sebab itu kat sini kita akan lihat kepada objektif dari pengurusan kewangan di situ, iaitu melihat kepada memaksimumkan kekayaan pemegang
saham. Okey, dan juga memaksimumkan nilai pasaran harga saham. Okey, bukan memaksimumkan keuntungan. Okey. Jadi kita pergi sekarang kepada bahagian baru, bahagian yang keempat dalam 4.1, iaitu pembuatan keputusan kewangan. Kalau di sini cikgu tak tunjukkan lagi ya, tapi kalau dari segi keputusan ataupun pembuatan keputusan, decision making dalam kewangan, dia akan melibatkan 3 keputusan dalam keputusan kewangan yang perlu dibuat. Okay. Yang pertama, keputusannya adalah melibatkan keputusan pembiayaan. Okey, keputusan pembiayaan. Okey, ia merujuk kepada bagaimana perniagaan itu mendapatkan sumber dana perniagaan. Okey, memilih sumber pembiayaan yang sesuai dengan tujuan untuk memulakan, meluaskan ataupun membeli aset perniagaan. Okay, sebagai contoh kat sini, kita boleh lihat bagaimana kita mendapatkan pembiayaan melalui pinjaman bank ataupun menerbitkan bond ataupun saham. So, itu adalah antara keputusan pembiayaan yang boleh dibuat oleh sesuatu perniagaan. Okey. Kalau kita lihat kat sini, keputusan yang perlu dibuat oleh sesuatu perniagaan adalah keputusan pelaburan. Okey. Apa itu keputusan pelaburan? Okay, di sini ya anak-anak pelajar sekarang, anak-anak pelajar, keputusan pelaburan adalah aktiviti menggunakan dana tadi. Okay, dana melalui pinjaman dan sebagainya tadi untuk mendapatkan keuntungan pada tahap risiko yang terbaik. Okay, pada tahap risiko yang tertentu. Okay, yang tahap risiko yang rendah semestinya kan. Okay. Jadi di sini pihak pengurusan dalam satu perniagaan perlu memilih alternatif pelaburan yang terbaik, sama ada jangka pendek atau jangka panjang. Okey, kerana risiko ini kita dapat tentukan risikonya bagaimana, betul tak? Jadi kalau kita lihat kat sini, keputusan pelaburan ini adalah melibatkan bagaimana kita menggunakan dana yang kita dapatkan melalui pinjaman dan sebagainya. Okey. Keputusan kewangan yang lain melibatkan keputusan dividen. Okay, apa itu keputusan dividen? Okay, di sini ia adalah keputusan untuk menentukan ataupun aktiviti menentukan kadar dividen yang akan diagihkan sebagai keuntungan kepada setiap pemegang saham dalam sesuatu perniagaan. Okay, mengagihkan keuntungan ini kepada pemegang saham adalah satu kewajipan ataupun obligasi syarikat kepada setiap pemegang sahamnya. Okey. Jadi pembayaran dividen ini menunjukkan apa? Menunjukkan kestabilan. Jadi firma perlulah stabil supaya dapat memastikan keyakinan pemegang saham kepada suatu perniagaan itu adalah semakin meningkat, dan setiap daripada pemegang saham itu akan lebih yakin untuk terus melabur dalam sesuatu perniagaan tersebut. Okey. Jadi keputusan dividen ini penting dalam keputusan kewangan dalam sesuatu perniagaan. Okey. Jadi di sini kita dah tunjukkan tadi kan bahagian C dan bahagian D kan. Jadi selesai bahagian 4.1 C objektif pengurusan kewangan dan juga D pembuatan keputusan kewangan. So kalau kita imbas balik tadi, objektif dia melibatkan apa? Melibatkan memaksimumkan apa? Anak pelajar sekarang. Anak pelajar. Okey, apa? Memaksimumkan dari segi kekayaan pemegang saham. Betul tak? Okey. Dan untuk D pula kita ada 3 keputusan tadi. Betul tak? Keputusan pembiayaan, keputusan pelaburan dan juga keputusan dividen. Okay, selesai untuk bahagian 4.1. Jadi kita berhenti untuk setakat ini. Kita sambung lagi untuk video yang seterusnya. Kemudian untuk bahagian yang terakhir 4.2. So sekian. Terima kasih.